Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum jami'an ayyuhat talamis. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Apa khabar anak-anak murid Ustaz? Adakah merindui Ustaz pada saat ini? Jadi Ustaz harap anak-anak murid Ustaz yang ada di rumah boleh menyambung pelajaran sambil menikmati apa yang Ustaz akan sampaikan pada pagi ini. Jadi Ustaz minta semua untuk buka kitab fiqh solat. Okey, fiqh solat. Tajuk kita pada pagi ini adalah fiqh solat. Dan lihat pada muka surat 16. Tajuk kelima iaitu rukun solat. Jadi setiap daripada amal ibadat ini mempunyai rukun yang tersendiri, termasuklah di dalam solat. Jadi solat ini mempunyai rukun yang telah ditetapkan oleh mazhab kita, iaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ada berapa rukun di dalam solat kita? Soalan ni akan terjawab apabila kita akan baca sama-sama selepas ini. Baik, cuba kita lihat. Nabi SAW bersabda. Jadi Ustaz minta anak-anak murid Ustaz ikut Ustaz baca. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita ulang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sekali lagi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Maksudnya, sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat cara aku sembahyang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, telah ditetapkan bahawasanya rukun solat itu terdapat 13 perkara. Terdapat berapa? 13 perkara. Kita lihat yang pertama, muka surat 16, iaitu berdiri tegak. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, niat. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk serta tamakninah. Yang keenam, i'tidal serta tamakninah. Ketujuh, sujud serta tamakninah. Kelapan, duduk antara dua sujud serta tamakninah. Kesembilan, duduk tahiyat akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud awal pada duduk tahiyat akhir. Ke-11, membaca selawat ke atas Nabi SAW pada duduk tahiyat akhir. Ke-12, memberi salam. Dan yang ke-13 yang terakhir adalah tertib. Baik, ke-13 rukun solat ini wajib kita lakukan. Andai kata kita tidak melakukan, maka tidak sempurna dan tidak sah solat kita. Baik, kita pergi rukun solat yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ustaz ingin menyampaikan kepada anak-anak murid bahawasanya apabila seorang itu ingin menunaikan solat, maka setelah dia berwuduk, setelah dia berpakaian bersih menutup aurat, dan setelah dia mengetahui masuk waktu dan arah kiblat, maka hendaklah dia bersedia untuk berdiri tegak. Bagi mereka yang mampu berdiri. Tetapi andai kata tidak mampu berdiri, maka ia dibolehkan untuk solat secara duduk. Dan andai kata tidak mampu untuk solat secara duduk dan berdiri, maka ia dibolehkan solat secara baring ataupun mengiringkan tubuh badannya menghadap ke arah kiblat. Dan andai kata baring pun tidak mampu untuk menunaikan solat, maka cukuplah solat itu dengan pergerakan mata ataupun dengan pergerakan niat di hati. Jadi kesemua rukun yang diwajibkan ke atas kita melaksanakan itu ada rukhsahnya, ada keringanan andai kata kita tidak mampu melaksanakannya. Yang kedua adalah dengan takbiratul ihram. Jadi rukun yang kedua dengan mengangkat takbir sambil menyebut lafaz Allahu Akbar. Bagaimanakah mengangkat takbiratul ihram? Ialah dengan, bagi mazhab kita lelaki, dengan merapatkan seluruh jari-jari kita kecuali ibu jari, direnggangkan. Mengangkat ke paras telinga, bukan atas telinga tetapi selaras dengan telinga. Okey, bagi solat orang lelaki sebegini keadaannya. Ya, kita tunjukkan
mestilah sebutan dan pergerakan itu selari. Contoh, Allahu Akbar. Mengangkat tangan sambil menyebut Allah dan selesai dengan lafaz akbar. Saya cuba sekali lagi. Allahu Akbar. Begitulah keadaan takbiratul ihram. Maka seseorang yang takbiratul ihram mestilah menyebut dengan lafaz kalimat Allahu Akbar. Tidak boleh menyebut dengan lafaz lain. Kerana apa? Ia tidak dibenarkan sama sekali. Yang ketiga adalah niat. Niat di dalam solat mempunyai 3 elemen. Yang pertama adalah qasad, iaitu sahaja aku sembahyang. Yang kedua adalah ta'arud. Ta'arud ini maknanya menentukan solat fardu atau solat sunat. Contohnya, sahaja aku sembahyang fardu subuh, itu ta'arud. Dan yang ketiga elemennya adalah ta'yin, menentukan berapa bilangan rakaat kerana Allah Ta'ala. Kita cuba. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Jadi itu dikira niat. Bilakah kita disuruh untuk niat? Kita yang pertama diminta untuk talafuz, iaitu melafazkan niat solat yang kita hendak tunaikan. Seperti contoh solat subuh pagi tadi, usalli fardas subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala, ataupun ma'muman ataupun imaman lillahi ta'ala. Maka selepas kita melafazkan apakah solat yang ingin kita laksanakan, kemudian kita mengangkat takbiratul ihram, Allah. Maka ketika mana kita menyebut Allah, di dalam hati kita disegerakan untuk menyebut di dalam hati apakah solat yang hendak kita tunaikan, dengan pantas, tak boleh lengah dan tak boleh tersalah niat. Kerana apa? Yang dikira niat yang ada di dalam hati. Jadi anak-anak murid semua, kita akan buat latihan apabila kita dah bertemu nanti untuk memastikan kita mampu menyebut niat dengan sempurna ketika mana kita sedang takbiratul ihram. Jadi ini bukan perkara yang mudah jikalau kita tidak cuba untuk mempraktikkan apa yang kita belajar. Ustaz yakin anak-anak semua tidak akan faham kecuali selepas kita buat praktikal bagaimana untuk memastikan niat dapat dibacakan ketika mana kita melafazkan takbiratul ihram. Yang keempat ialah membaca Al-Fatihah. Jadi membaca Al-Fatihah ini merupakan rukun di dalam solat. Dan sesiapa yang tidak membaca Al-Fatihah dan tidak menggantikan dengan rakaat yang lain, maka solatnya itu tidak diterima. Jadi anak-anak semua, bacaan Al-Fatihah perlu betul dan tak boleh membaca Al-Fatihah secara terburu-buru. Jikalau kita membaca Al-Fatihah secara terburu-buru dan terdapat kesalahan-kesalahan dalam Al-Fatihah kita, maka solat kita akan terjejas. Apa maksud Ustaz? Solat kita akan batal. Solat kita tidak sah. Jadi, segala perkara yang berkait dengan rukun adalah perkara yang sangat penting ketika mana kita ingin menunaikan solat. Jadi, Ustaz terangkan secara ringkas rukun solat pertama hingga rukun yang keempat, dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung sehingga ke akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Salam rindu dan salam sayang daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.